Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami perkenalkan diri kami dulu. Nama diberi Muhammad Amir Fahmi bin Sadli daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Master dalam Bimbingan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan. COVID kat Malaysia sekarang ni kita tengok dah hampir 3,700 lebih. Kalau tak mau dengar cakap, mungkin akan naik. Daripada 3,000 lebih tu, 1,000 lebih dah orang kata apa, sembuh. Dan dalam sayang 1,000 kali sayang, daripada 1,000 lebih tu, ada 60 lebih dah kembali ke rahmatullah. So kat situ tu, bagi saya agak mengkhawatirkan juga. Sebab dengan COVID ni, semua terjejas. Semua terjejas. Daripada A sampai Z, daripada ekonomi, kita punya aktiviti harian, kerja, belajar, semua terjejah. Tempoh PKP pun daripada fasa pertama sampai fasa kedua, sekarang ni tak mustahil akan fasa yang ketiga nanti. Itu semuanya terpulang atas diri kita lah kan. Kalau kita ikut, insyaAllah benda tu akan turun. Kalau ketegak juga, susah lah macam tu. Sebab benda tu akan bagi kesan yang buruk. Bukan dekat diri kita, bahkan seluruh masyarakat yang ada dekat Malaysia. Kesan PKP, saya sebab saya duduk kat asrama, kat college, tak balik. Jadi apa kesan dekat diri saya dari segi emosi, fizikal dan juga pemikiran lah kan. Minggu first memang saya agak stres. Saya sangat stres sebab saya orang yang social, yang suka bercakap dan sebagainya. Tiba-tiba tak boleh bercakap. Bukan tak boleh bercakap maksudnya saya bisu, tak. Maksudnya saya tak ada kawan untuk berinteraksi. Tak ada kawan untuk berinteraksi. Dalam bilik diam dia. So macam memang saya stres, saya sampai sakit kepala dan sebagainya. Badan pun jadi lesu, pemikiran jadi serabut. Tu waktu first lah kan. Tapi dah masuk minggu kedua, sekarang dah minggu ketiga, benda tu kata apa, makin lama dia makin hilang lah stres tu. Sebab saya tak nak lah dalam keadaan stres dia memanjangkan, nanti dia akan memudaratkan diri saya juga. So saya buat inisiatif, saya dengan muzik, saya tengoklah movie ke apa untuk menghappykan diri. Kadang-kadang saya turun nak pergi mana-mana pun susah sekarang ni kan, bahaya. So kadang duduk kak, turun-turun bawah ke saja untuk menghappykan diri, tengok orang-orang macam tu, walaupun tak ada siapa, tengok juga. Macam tu lah. Memang agak klise saya punya saya punya penerangan ni, tapi benda tu lah yang saya buat dengan muzik. Lepas tu kadang nyanyi, untuk happykan diri. Tapi kalau dengan family, beruntung lah. Bolehkah bersama dengan keluarga yang selama ni tak pernah dengan keluarga kumpul ramai-ramai, dapat kumpul ramai-ramai, makan sama-sama, buat aktiviti sama-sama, solat berjemaah sama-sama, ngaji sama-sama. Benda tu bagus lah kan. Dengan family tu bagus lah. Tapi ni sebab saya memandangkan saya seorang dekat sini, so benda tu lah yang saya buat. Menyanyi kadang untuk hiburkan diri. Lepas tu pasang muzik. Benda-benda tu lah yang saya buat untuk saya happykan diri, supaya benda tu tak sunyi. Saya tak nak sunyi macam tu lah. Saya tak boleh sunyi. Tu kesan lah daripada segi fizikal, emosi dan pemikiran saya lah yang saya lakukan, yang saya buat dekat college ni lah. Aktiviti dekat college kebanyakannya tak boleh lah buat dekat outdoor kan. So dekat indoor lah kita buat, dekat dalam lah, dalam bilik. So semua aktiviti semua dalam bilik. Saya tak boleh nak bebas pergi sana sini, tak boleh. Sebab corona punya pasal kan. So saya buat kat dalam bilik je. Aktiviti yang saya buat, saya tengok movie, lepas tu just tengoklah YouTube. Dekat YouTube tu tengoklah cerita apa-apa ke, untuk senangkan hati. Dalam tempoh PKP ni juga, kelas tetap berlaku. Kan sekarang ni kan ada aplikasi Zoom kan. So kat situ kita guna benda tu untuk buat kelas online lah. So manfaatkanlah media-media kepada benda yang baik lah. Kelas tetap berlaku dalam tempoh PKP ni. So kat situ pun terubatlah sikit untuk dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tak banyak aktiviti saya buat dekat tempoh PKP ni, memang tak banyak. Just orang kata tak seperti kebiasaan. Tempoh PKP kita buat aktiviti memang tak macam sebelum-sebelum ni. So memang kurang lah. Semua dalam bilik je, tak banyak.
Itu saja yang saya boleh apa kata nak buat. Jadi takkan nak pergi apa naik motor pergi mana-mana kan kena ligan lagi kan. Susah pula kan. Jadi yang itulah yang tempoh PKP yang buat orang dekat asrama ni pun, maksudnya student dekat asrama ni pun tak banyak, memang tak banyak. So macam boleh kira lah dalam 100 lebih macam tu mungkin ada. Tapi blok saya ni aras saya kan tingkat aras 3. So aras 3 ni ada dalam 2 orang dia tak balik. 2 bilik lah yang ada orang. 2 bilik je yang ada orang. Kalau bilik-bilik yang ada orang tu something wrong lah kan. So memang dalam tempoh ni student memang kebanyakannya balik. Dalam 100 lebih macam tu je yang stay dekat UKM ni. Dekat college masing-masing lah. Kalau dekat KPZ mungkin dalam tak sampai 100 orang. Tapi blok saya, blok G, memang satu aras ni 2 bilik je yang yang ada. Bilik 2, 1 tu saya tak pasti. Mungkin ada orang juga. Perasaan saya sendirilah. Jauh dengan family, dengan kawan-kawan. Lepas tu macam mana perasaan rasa macam tak boleh keluar, stay dekat dalam rumah kan. Saya boleh cakap memang jawapan dia stres lah. Memang stres. Dan saya percaya juga semua kat luar sana pun sama. Jawapan stres. Memang stres. Tak ada happy yang tu kan. Mesti dia stres sebab tak pernah buat sebelum ni kan. Tu saya cakap tadi berlaku benda yang bukan kebiasaan. So saya cakap saya memang stres lah. Perasaan saya jangan, perasaan tu memang nak balik sangat. Tapi disebabkan fikir khawatir stay at home, memang saya tak balik lah. Memang saya sangat rindu lah kan dengan family, tambah family saya lah kan. Dengan kawan-kawan, of course lah saya rindu sebab selama ni kan pergi mana-mana kan dengan member dia. Lepas tu makan pun dengan diorang, kadang study pun dengan diorang, pergi kelas pun dengan diorang. Tiba-tiba dia macam alone, lonely lah orang kata. So macam rindu lah, sangat rindu. Saya memang rindu masa macam lamanya tak jumpa masa macam tu lah. So macam dia kata kalau tak boleh nak keluar tu, kadang saya rasa macam dalam kandang pula kan. Tapi sebab kita fikir COVID ni pasal, tak boleh nak kata apa lah. Memang kena hadap. So terpulang pada diri kita sendiri untuk kita mengolah benda tu jadi ceria. Kalau kita pandai kreatif, benda tu akan ceria. Kalau kita tak reti, dia akan jadi sebaliknya lah. So akan memudaratkan diri kita sendiri. Kalau kita tak nak memudaratkan diri kita sendiri, kita kena pandai lah untuk happy kan. Dengan jauh dengan family, jauh dengan kawan-kawan, tak semestinya rindu tu tak boleh diungkap. Betul tak? So kita bolehlah guna WhatsApp ke, buat video call. Dengan family memang saya buat video call. Dengan kawan-kawan, so dekat kawan-kawan memang video call juga. Kadang-kadang kawan-kawan ni sampai pukul 3 pagi pun dia video call. Pukul 3 pagi, lepas tu maksudnya dalam seminggu tu adalah 3 kali lah dia orang video call. Dia orang video call saya. So alhamdulillah lah. Dengan family pun sama. Family memang tak video call, memang WhatsApp lah. Memang tanya macam mana keadaan kat sana, family kat sana semua. Tak WhatsApp pun, call terus. Tak semestinya video call. Benda-benda tu lah yang saya buat untuk untuk mengubat rindu tu. Supaya rindu tu boleh sampai lah dengan orang-orang yang kita sayang. Kita makan macam mana makan dekat college ni. Saya boleh cakap makan saya bagi ni lah. Saya bagi ibu jari. Saya bagi very good. Maksudnya sehari 3 kali. Kadang-kadang 4 kali. Kalau rezeki lebih 5 kali dia bagi. 5 kali. Sebab apa saya kata 5 kali? 3 kali tu wajib lah. 3 kali tu memang wajib lah. Breakfast, makan tengah hari dengan makan malam. Kadang-kadang lepas makan malam ada kuih. Bagi kadang-kadang bukan kuih, kadang nasi goreng kampung. Lepas makan malam tu dia orang bagi dalam pukul 8, pukul 9 lepas isyak macam tu lah dia bagi. Lepas tu kadang-kadang waktu tengah hari tu pula
dah disediakan makan tengah hari, ada pula orang tak nasi Arab lah sebagainya. So dekat situ tu makan saya boleh bagi sangat saya bagi 10/10 lah. Memang cukup, terlebih cukup. Bahkan bukan setakat makan je, ada juga NGO lain yang turut membantu turun padang. Dia orang bagi sumbangan juga. Macam contoh keperluan-keperluan asas seperti biskut, roti, kadang-kadang ada juga kudapan-kudapan yang dia bagi. Lepas tu juga barang-barang keperluan macam sabun dan sebagainya. So kat situ kami memang cukup, memang sangat cukup lah dekat sini dari segi makanan. So saya rasa habis PKP ni memang berat makin bertambah lah. Memang berat akan makin bertambah. Sebab setiap hari makan tak putus, kadang-kadang terlebih cukup pun ada. Macam terlebih cukup. So saya bersyukur memang kita orang makanan ni memang cukup dan memuaskan. So kat situ alhamdulillah lah kan. Nasi goreng kampung sebagainya. Hari tu McD pun bagi turun padang, bagi kita orang free burger dan sebagainya, kentang goreng. So saya tak cakap memang cukup sangat-sangat dalam tempoh PKP ni. Memang betul-betul orang kata stay at home lah. Akhir kalam lah saya boleh katakan kat sini, saya ucapkan jutaan, ribuan, boleh katakan infinity lah, tak terkata lah berapa, saya tak tahu, infinity lah, pada flyers ataupun barisan hadapan yang bertungkus lumus, bertarung nyawa dari siang sampai ke malam sampai ke siang balik demi untuk menyembuhkan masyarakat yang kena COVID ni. So kami tak mampu macam anda. Kami hanya boleh mendoakan anda supaya kuat dan terus berusaha untuk mencegah wabak COVID ni. Dan saya merayu dan juga mohon sangat-sangat kepada tolong stay at home. Please stay at home. Jaga kesihatan. Kesian kalau dekat diorang pun ada family. Janganlah ketegang sangat. Tolonglah duduk rumah. Kalau nak pergi mana-mana pun, seorang-seorang sudah. Beli barang-barang yang perlu, lepas tu terus balik. Janganlah pergi mana-mana. Patuhi undang-undang yang telah ditetapkan. KKM suruh buat. Kerajaan suruh buat. Jangan terlalu degil. Tolonglah stay at home. Kita tak nak rakyat Malaysia ni ibarat seperti mencurah air ke daun keladi. Kalau mencurah air ke daun keladi, waktu tu nak sediakan payung sebelum hujan pun dah tak guna. Sebab apa? Sebab nasi dah menjadi bubur. So kat situ saya tak nak dia macam tu. Please stay at home. Okay? Please stay at home. So bersama-sama kita mencegah COVID ni agar benda tu cepat berhentilah. Kita pun nak kembali normal. Back to normal kan. So kalau nak back to normal, tolonglah sama-sama kita berganding bahu, jaga kesihatan, duduklah di rumah, patuhilah semua apa yang ditetapkan. So sebelum saya tutup video, saya ada beberapa pantun lah nak kongsikan dekat sini kan. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya corona, dari kita yang mengingkari. Kunang-kunang berterbangan, bersinar terang, berkilauan. Tenang dan waspada pada arahan agar hidup menjadi aman. Gerimis turun, datangnya hujan. Angin kencang, datangnya taufan. Bencana datang, ingatlah kalian agar kembali kepada Tuhan.